Menarik hari ini, MP Bukit Gantang umum sokongan kepada Perdana Menteri. Muhyiddin seru ahli UMNO angkat kaki dari UMNO. Bersekutu gesa PAS jaga percakapan jika mahu raih undi bukan Melayu. Kerajaan Madani perlu usaha lebih keras tunaikan janji-janjinya. Guan Eng dakwa Azmin bohong isu salah guna LHDN. Guan Eng dakwa Azmin bohong isu salah guna LHDN. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi tengah hari Selasa 28 November 2023. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Berita sepenuhnya, Ahli Parlimen Pembangkang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fassal mengumumkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat hari ini. Beliau telah mengisytihar sokongan kepada Perdana Menteri dan bersedia untuk memberi bantuan kepada kerajaan dan masyarakat Madani untuk menangani kenaikan harga dan kos sara hidup dengan mengambil ibrah Nabi Yusuf. Wakil Rakyat Parti Pribumi Bersatu Malaysia itu berkata demikian ketika mengajukan soalan tambahan pada sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri. Sebelum ini, 4 ahli parlimen daripada Bersatu bertindak menyokong Datuk Seri Anwar. Sokongan itu bermula dengan ahli parlimen Kuala Kangsar, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid pada 12 Oktober lalu, diikuti ahli parlimen Labuan, Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman pada 30 Oktober, ahli parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim dan ahli parlimen Jeli Zahari Kecil. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin mengeluarkan fatwa harus untuk ahli UMNO meninggalkan parti itu. Menurutnya, tindakan itu wajar dilakukan kerana UMNO sudah hancur akibat perbuatan presidennya, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Beliau menyeru kepada ahli UMNO untuk tinggalkan UMNO seperti zaman Rasulullah SAW hijrah meninggalkan yang lama. Zaman-zaman gelap kerana UMNO sudah hancur dibuat oleh Zahid. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam ceramah perdana di dataran Bazar Kampung Baru, Kerteh pada malam Isnin. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia itu turut mencadangkan agar ahli UMNO yang ingin berhijrah boleh menyertai Bersatu atau PAS. Pada Februari lalu, Muhyiddin turut menyeru ahli-ahli UMNO meninggalkan parti itu kerana tindakan berkenaan disifatkan sebagai satu ibadah. Jelasnya, langkah itu adalah satu perbuatan yang meninggalkan kemungkaran dan menegakkan kebenaran. Ketua Bersekutu Bersatu Chong Fat Ful menggesa PAS menjaga percakapan jika mahu Perikatan Nasional meraih sokongan bukan Melayu. Bekas adun pemanis itu mendakwa beberapa tindakan parti itu di Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis menyukarkan tugasnya menarik sokongan pengundi bukan Islam. Katanya kekeliruan pengundi bukan Melayu terhadap undang-undang Islam yang didakwa diburukkan dengan doktrin DAP perlu dijelaskan sebaik mungkin. Beliau yang mengetuai sayap itu berkata Bersekutu mengambil pendekatan berjumpa sendiri dengan pimpinan PAS tanpa melalui kepimpinan tertinggi Bersatu bagi mendapatkan pencerahan mengenai salah faham yang berbangkit. Beliau juga menyeru ahlinya perlu lebih bergaul dengan orang ramai bagi mengelakkan timbulnya salah faham. Pada 20 Oktober lalu, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam ucapan dasar muktamar tahunan PAS berkata, PAS dan PN gagal mendapat bilangan kerusi mencukupi untuk membentuk kerajaan kerana masih lemah menarik sokongan bukan Melayu. Hadi menyifatkan usaha menarik sokongan pengundi bukan Islam sebagai usaha penting dan berat yang mesti dilakukan. Pada PRU 15, PAS menang 43 kerusi yang kesemuanya di kawasan majoriti pengundi Melayu. Jumlah itu pencapaian terbaiknya sejak menyertai pilihan raya umum. PN menang 74 kerusi yang bakinya dikuasai Bersatu. Bagaimanapun, Bersekutu Bersatu dan Gerakan gagal menang di kerusi campuran yang dikuasai Pakatan Harapan menerusi DAP. Forum bertajuk Setahun Kerajaan Madani Anjuran sebuah portal memberi pengiktirafan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim
namun menegaskan Perdana Menteri perlu berusaha lebih keras untuk menunaikan janji-janjinya. Wartawan veteran R. Nadeswaran lantang membidas dan memberikan grade D kepada kerajaan hari ini berdasarkan prestasi mereka selepas setahun mentadbir negara. Katanya pihaknya mengalu-alukan pindaan rang Undang-Undang Pemansuhan Hukuman Mati Mandatory 2023 dan pindaan ke atas Kanun Keseksaan dan Kanun Acara Jenayah bagi menjadikan tindakan menghendap sebagai satu kesalahan. Namun katanya, sebelum Datuk Seri Anwar berkuasa, pakatannya berjanji untuk menghapuskan PPPA dan Akta Hasutan. Nadeswaran juga berkata di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar, media sepatutnya lebih bebas. Namun sebaliknya pula yang berlaku apabila masih ada laman web yang disekat. Tambahnya, usaha memerangi rasuah adalah perkara yang paling kurang ditangani kerajaan hari ini. Bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng mendakwa Azmin Ali telah berbohong mengenai dakwaan beliau salah guna lembaga hasil dalam negeri untuk mengenakan syarikat yang dikaitkan dengan MCA. Dalam jawapannya kepada penyataan pembelaan Azmin terhadap saman fitnah pengerusi DAP itu, Lim melabelkannya sebagai penafian kosong. Katanya dakwaan pemimpin bersatu itu bahawa perkataan Langsi tidak membawa konotasi memfitnah sebenarnya adalah berniat jahat. Lim berkata ia sesuatu pembohongan oleh Azmin yang didakwa dibuat semasa ucapannya pada kempen pilihan raya umum ke-15 di Lunas Kedah pada 12 November tahun lepas. Katanya penyataan-penyataan ini meliputi dan atau merangkumi dakwaan-dakwaan liar dan dusta belaka. Azmin sebelum ini mendakwa ucapannya adalah berdasarkan apa yang dikatakan Lim secara terbuka berhubung MCA menjadi saingan DAP. Kedua-dua parti kini adalah sebahagian daripada kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amirah Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.